Ikan di air melompat-lompat, ikan bernama seikan laga. Amalkan gaya hidup sehat supaya kesehatan diri terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam sepakat Sabah hebat. Salam PPD Kota Belud pemacu perubahan. Salam smart, beriman, berilmu dan beramal. Salam Sabah maju jaya. Salam Malaysia Madani. Bertemu kita dalam program Bual Bicara Wadah Sihat. Topik kita pada hari ini iaitu gaya hidup sihat. Saya Nuraisyah binti Abdullah, tingkatan 5 dari SNC Agama Susaid. Baiklah, dan bersama kita pada hari ini ialah panel jemputan, iaitu Encik Nijun alias Amir Hamzah bin Imam, Ketua Penolong Pengarah Sektor Promosi Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Terima kasih atas sambutan. Memandangkan topik kita pada hari ini ialah gaya hidup sihat. Bolehkah Tuan kupaskan sedikit mengenai apa itu definisi kesihatan? Mungkin kita boleh rungkaikan kekeliruan masyarakat mengenai topik kita pada hari ini. Okey. Soalan yang menarik. Pembuka bicara kita pada hari ini, kita bicara tentang isu kesihatan. Okey, kalau kesihatannya atau sihat tu menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, sihat ni merujuk kepada takrifan kepada seorang yang sempurna fizikal, mental dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit. Maksudnya di sini kita boleh simpulkan bahawa jika seorang macam kita pergi pekan atau bandar, kita jumpa seseorang yang kita nampak fizikal dia sihat, tetapi mungkin mentalnya tidak sihat. Dia jalan tanpa pakai baju di kawasan publik. Maksudnya itu dia sihat fizikal tapi mental dia tidak sihat. That's why kesihatan ni kalau boleh dia merangkumi fizikal, mental dan sosial. Itulah kesihatan secara umum lah yang kita boleh rungkaikan pada hari ini. Uraian dan yang sangat padas. Baiklah, secara umumnya itulah makna dan akrifan kesihatan yang telah disampaikan, yang telah diterangkan oleh Tuan sebentar tadi. Baiklah, itu secara umumnya mengenai kesihatan. Bolehkah pula Tuan terangkan apakah komponen-komponen utama dalam membentuk gaya hidup yang sihat? Silakan. Okey, untuk kita hidup sihat sepanjang hayat, biasa kalau Kementerian Kesihatan Malaysia dia gariskan 5 komponen lah. Yang pertama sekali, makan secara sihat. Yang kedua, sihat tanpa rokok lah, kata orang cakap tak nak kepada rokok. Yang ketiga, melakukan aktiviti fizikal lah, kena selalu exercise. Yang keempat ni adalah berkaitan dengan minda sihat. Itu kita pandai mengolah minda kita lah. Kita tidak stres macam orang tadi kan, orang gila tadi kan. Dan yang kelima ini adalah berkaitan dengan alkohol lah. So, kelima-lima ni saya akan kupas satu persatu lepas ni nantilah. Mengikut komponen-komponen dan sub-sub komponen di tertentu lah. Berdasarkan komponen utama yang Tuan terangkan sebentar tadi, bagaimana jika Tuan terangkan secara lanjut berkenaan dengan makan secara sihat? Adakah kita perlu makan sayur saja, buah saja dalam rutin harian kita untuk kita kekal sihat, atau sebaliknya? Okey, isu makanan ni kan satu benda yang sangat penting bagi kita. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan lah. Satu. Yang kedua itu makan ni kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia, secara umumnya kita kena berpandukan pada piramid makanan. Okay?
dalam piramid makanan tu dia ada tingkat-tingkat dia tu. Saya mau konkludkan di sini bahwa untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan bahwa dalam piramid makanan yang kita harus ingat adalah yang paling banyak kita makan apa yang paling kurang yang perlu kita elakkan. Contohnya lah, yang perlu kita makan banyak adalah sayur dan buah lah, termasuklah air semua tu kan. Dan yang paling kalau boleh elak. Tapi kalau mau ambil pun sedikit adalah yang paling atas, iaitu adalah gula, minyak dan garam lah. Itu adalah benar-benar ni menyebabkan pelbagai penyakit lah. Contohnya kalau gula ni biasanya kalau kita terlampau ambil banyak gula, bukan muka kita manis, tapi kencing kita jadi kencing manis. That's why biasa kita nampak orang tiada kaki sebelah kan, kita potong kaki. Macam saya biasa di hospital. Hari ini saya jumpa pesakit tu, dia datang jalan, mungkin dia tembak sedikit lah, mungkin kaki dia sakit. Bulan tepat datang, kaki sebelah tidak sudah, dipotong sudah. Itu berkaitan gula lah. Contohlah saya bagi sampel, sebab dalam Malaysia ni, antara kita ni rakyat Malaysia sangat suka makanan dan minuman yang banyak gula. Okay? Yang manis-manis lah. Harap-harap orang dia pun manis lah kan. Yang seterusnya berkaitan gula ni, apa saya mau terangkan di sini adalah gula juga adalah yang kita risau ni. Gula ni adalah ada makanan utama kanser lah. Okay? Kanser sebenarnya kanser ni kita semua ni lah ada sel kanser dalam badan kita. Cuma dia tidak aktif. Tapi kalau kita terlampau bagi dia makan, itu makanan utama dia adalah benda-benda manis ni, makanan manis. Jadi dia boleh risiko untuk aktif tu senang. Jadi kita tidak maulah nanti satu hari nanti kalau kita terlampau banyak makan manis, akan menyebabkan kita mendapat penyakit-penyakit yang kronik lah. Itu berkaitan gula. Okey, tentang makan juga. Apa yang saya mau highlight di sini adalah kita kena sentiasa makan. Kalau kita perkenalkan sekarang, kami di Kementerian Kesihatan memperkenalkan istilah makan dalam pinggan suku-suku separuh. Pernah dengar suku-suku separuh? Maksudnya suku-suku separuh ni, dalam satu pinggan tu, suku adalah lauk, ikan kayam kah, suku lagi adalah sayur, suku lagi ada nasi, yang selebihnya adalah sayur dan buah lah. Tapi kadang-kadang amalan kita terbalik. Yang kita ambil adalah separuh tu adalah nasi. Bukan separuh, mungkin lebih dari separuh. Sikit saja lauk dia. Sayur kadang-kadang buang dulu tepi-tepi kan. Itu sayur. Dan saya mau betulkan pengambilan makanan kita di Malaysia. Kalau boleh jadi amalan kita lah sama-sama. Kalau boleh makan tu, kalau kita makan, kalau boleh ada pilihan pinggan. Pilih pinggan yang paling, kalau boleh kecil lah. Kalau kebiasaan di kedai restoran semua ada pinggan besar, ada saiz kecil sikit kan. Kalau boleh pilih pinggan yang kecil. Okay? Dan kalau boleh ikut aturan. Aturan yang maksud saya di sini adalah aturan kalau ambil makanan. Kalau boleh elakkan ambil nasi dulu. Biar ambil benda yang sehat. Contoh, kalau kita makan buffet kan, majlis kan. Biasanya tu rumah kan hidangkan mula-mula pinggan ada nasi. Lauk. Di akhir sekali baru buah atau air. Kalau boleh kita tukar. Yang nasi ini paling belakang. Maksudnya kalau orang ambil pinggan tu dekat dengan buah sayur, orang akan ambil itu dulu. Baru lauk. Tiba-tiba di akhir tu penuh sudah pinggan kan, tiada tempat untuk nasi. Jadi maknanya tetap skip lah makan nasi untuk hari itulah. Itu sikit aturan dia. Okay, untuk air pula. Untuk air kan. Kalau boleh kita promote lah minum air 6 hingga 8 gelas satu hari lah. Kalau lebih itu tidak apa, yang penting jangan ada masalah buat pinggang. 6 hingga 8 gelas lagi-lagi. Contoh lah bulan puasa ni kan, mungkin kita tertanya macam mana saya mengambil air sehingga 8 gelas dalam keadaan berpuasa. Contohlah, dia ada tips dia. Contoh untuk cukupkan 6 hingga 8 gelas. Saya bagi sifir dia lah. Contoh kalau kita bangun pagi kan tadi subuh tu, sebelum sahur tu, kita bangun pagi terus minum 1 gelas. Lepas tu lepas sahur tu kita minum 1 gelas. 2 gelas sudah kan. Kita berpuasa lah satu hari.
Nanti azan saja maghrib, buka puasa, kita minum 1 gelas. Kita minum 1 gelas untuk buka puasa kan. Mula-mula tu buka kurma dengan air kan, sudah. Lepas tu kita makan berbuka puasa. Lepas makan kita minum lagi air balik. Sudah 4 gelas. Lepas tu kita sembahyang maghrib, nanti minum air lagi 1. Itu sudah 5 gelas kan, banyak sudah kan. Lepas tu nanti lepas isyak nanti kita minum lagi. Lepas makan nanti kita minum lagi lah. Lepas isyak minum lagi. Lepas tarawih kan kita biasa moreh. Moreh kita minum lagi lah. 1 gelas 2 gelas. Lepas tu baru sebelum tidur kalau dapat minum lagi lah. So maknanya mungkin akan lebih 8 gelas satu hari. Maksudnya itu dari segi pengambilan air. Sebab air ini sangat penting dalam badan kita. Kalau kita kurang air nanti mendatangkan berbagai penyakit dari segi pencernaan kita lah. Baiklah, panjang lebar ya rumusan panjang lebar uraian mengenai gaya hidup sehat dan segi bakat. Berdasarkan penerangan tadi, kita harap penonton di luar sana dapat paham dan lebih arif dan mengamalkan gaya makanan yang lebih sehat. Baiklah penonton-penonton yang di luar sana, harap kita dapat lebih mendalami, lebih dapat mengamalkan gaya hidup sehat dari sudut pemakanan, seperti yang diterangkan Al-Tuan tadi dari segi minuman, dari segi makanan ya. Baiklah, pada masa kini, masalah kesihatan yang disebabkan oleh rokok pula semakin hari semakin menjadi-jadi. Kematian, kanser paru-paru dan lain-lain lagi adalah kesan daripada amalan merokok. Jadi, boleh kita beralih buat untuk kita terangkan mengenai hidup sihat Abu Farah. Okey, kita rokok kan. Apa yang merisaukan kami lah di kesihatan ni bahawa sehingga kan kami wujudkan pelbagai program sama ada di sekolah, di IPT, public dan sebagainya adalah rokok ni mendatangkan masalah besar pada kesihatan kita lah. Sama ada sekarang ni kalau kita tengok rokok kan, kalau secara umumnya lah rokok ni biasanya kalau kita beli rokok, kalau bukan kita yang mau belilah, kalau orang tu beli rokok kan, di kotak rokok tu sendiri tertulis bahawa merokok membahayakan kesihatan dan ada gambar kadang-kadang orang gambar potong kaki lah, gambar penyakit, berbagai penyakit lah dalam di kotak rokok tu. Sehingga kan pada satu ketika masa saya berada di satu negeri di Semenanjung, ketika di satu restoran lah ada satu customer membeli di kaunter, membeli kaunter lah untuk membeli rokok. Sampaikan itu toke kedai, dia saya bertanya, atau mau yang mana, yang potong kaki kah, yang keguguran kah, atau yang kanser paru-paru. Sampai begitu sekali dia menggambarkan penyakit tu. Maksud dia rokok tu mendatangkan penyakit. Maksud dia di sini bahawa rokok ni kalau kita tengok kan, asap yang kita sedut tu boleh banyak mengandungi bahan-bahan kimia lah. Lebih pada 4,000 bahan kimia sebenarnya dalam rokok. Dan kalau kita tengok apa yang saya belajar lah tentang rokok ni, bahawa dalam rokok tu sebenarnya apa yang kita perlu hanyalah nikotin. Perokok-perokok ni lah, nikotin lah menyebabkan seseorang untuk bertagih. Kalau tiada nikotin mungkin orang tidak merokok. Dan tetapi nikotin ni rasanya memang orang cakap tidak sedap lah. Memang kalau kita ambil nikotin memang orang tidak mau. Jadi ditambah lah dengan racun tikusnya lah, pengawet mayatnya lah, dan pelbagai bahan kimia untuk menyedapkan rokok tersebut. Macam lah, contoh saya bagi perumpamaan begini. Kalau contohnya kita mau makan di restoran, kita mau order mie goreng mama ayam lah atau seafood. Sebenarnya kita mau makan mie goreng kan, tapi tidak sedap kalau mie saja. Ditambahnya ajinomoto, sosnya, bawangnya, pelbagai rempah-rempah ratus lah menjadikan dia sedap. Macam tu juga rokok. Kalau nikotin saja tidak sedap. That's why dia tambah pelbagai bahan kimia, termasuklah pengawet mayat lah, racun semut lah, racun tikus dan sebagainya, cat dan sebagainya, untuk menjadikan rokok tu menjadi sedap. Itu yang menarik orang untuk merokok lah. Dan merokok ni sebenarnya selain dari segi isu kesihatan, kita risau nanti di budak-budak
remaja-remaja kita sekarang ni kalau ikut kajian yang dibentang di paling baru ni lebih 48,000 remaja di sekolah sekarang ni di seluruh Malaysia merokok. Jadi itu agak membimbangkan kita nanti sebab nanti kita tidak mau mereka di usia sekarang ni di usia yang akan datang nanti akan merosakkan kesihatan dan masa depan negara lah. Jadi apa yang kita tekankan di sini adalah sekali lagi saya tekankan bahawa merokok tu bukan satu yang baik dan sangat bahaya untuk kesihatan. Dan sebenarnya rokok ni kalau ikut sekarang ni bulan puasa ni adalah satu peluang kita untuk berhenti merokok. Sekarang ni kita puasa, lepas kita bangun lepas kita sahur, sepanjang hari kalau orang merokok lah, dia tidak merokok. Tetapi waktu yang masalahnya nanti adalah waktu berbuka, dia tidak cari lain, dia cari rokok dulu kan. Tapi kalau orang tu ada niat, ada azam mau berhenti merokok, dijadikanlah bulan puasa ni sebagai latihan. Sebab macam saya pernah mengendalikan klinik rokok di Johor dulu. Kebanyakan kita punya pesakit ni yang berjaya berhenti merokok tu training pada bulan puasa. Sebab pada bulan puasa ni diorang sepanjang hari berapa belas jam ni tidak merokok, dan kalau diorang biasa dapat kawal pada awal-awal buka puasa tu, insyaAllah diorang akan boleh berhenti dan beraya tanpa rokok di hari raya nantilah. Itu adalah cara training lah. Dan mungkin kita boleh tekankan di sini bahawa kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah pada tahun 1995 mengatakan bahawa merokok ni adalah hukumnya haram. Jadi kalau kita di dalam agama Islam lah kan, kalau haram tu kalau kita merokok tu macam sesuatu yang tidak baik untuk diri lah, memudaratkan. Sudahlah mudaratkan, haram lagi mendatangkan mudarat di akhirat nanti lagi kan. Itu rokok lah. Dan satu lagi saya tentang rokok ni. Rokok ni kan saya bagi contoh lah. Saya perkongsian dari satu orang pesakit yang berjaya berhenti merokok lah dengan saya semasa saya mengendalikan klinik berhenti merokok, bahawa dia sangat berterima kasih kerana telah berjaya berhenti merokok dan dapat menghadiahkan isteri dia seutas rantai emas. Apa yang dia buat adalah pada hari-hari kan dia merokok, satu kotak rokok lebih kurang belas-belas ringgit lah, mungkin dalam 15. Dia tahulah harga sebab tidak pernah membeli kan. Jadi dianggapkan dalam belas-belas ringgit. Katalah saya pernah dapat satu pesakit, dia merokok sampai 3 kotak satu hari. Dia hampir belanja RM30 satu hari. Dia sanggup bakar duit tu untuk jadi itulah. Jadi di sini kita mau tekankan bahawa kalau kita tidak merokok, orang macam pasien tadi, satu hari dia tidak merokok, dia niatkan kalau hari ini nilai untuk rokok tu katalah RM20 lah, 2 kotak dia merokok kan. Dia simpan dia tabung. Di hujung tahun tu dia berjaya berhenti merokok kan, beli tabung tu. Dia dengan gembiranya pergi kedai emas, dia bawa duit tu, dia balik dengan berita gembira, dia bagi isteri dia rantai emas lah. So isteri dia datang sekali pada akhir sesi tu kan, jumpa saya dengan tu, memang sangat saya pun terharu lah sebab dapat berjaya memberhentikan dan menghasilkan suasana yang menggembirakan tu lah. Itu berkaitan rokok lah. So harapan kita bahawa kalau kita berhenti merokok ni, kita dapat menjaga kesihatan dan ekonomi kita sendiri lah. Baik, itu yang huraian daripada Tuan mengenai rokok, bahaya rokok dan banyak lagi. Jadi kita harap perokok yang di luar sana kita dapat usaha bersama-sama. Kita usaha untuk berhenti perlahan sedikit demi sedikit. Baiklah, seterusnya dalam gaya hidup harian pastinya memerlukan rutin penjagaan kesihatan yang teratur. Misalnya mengamalkan gaya hidup yang sihat dan aktif. Boleh Tuan terangkan pula serba sedikit mengenai konteks gaya hidup sihat dan aktif? Adakah kita semestinya perlu bersenam setiap hari, perlu diet setiap hari untuk memperoleh gaya hidup yang sihat? Silakan. Okey. Mengenai
komponen kan hidup aktif bukan. Okey, untuk hidup aktif ni kita mau tekankan bahwa memang perlunya kita melakukan kecerdasan aktiviti fizikal setiap hari. Kalau boleh setiap hari lah. Tapi kalau boleh kita gariskan pada kurang-kurangnya 5 kali seminggu. Maksudnya aktiviti fizikal ni ikut kesesuaian seseorang. Kalau orang tu suka jogging, kita bagi dia jogging. Kalau orang tu hiking ke, main bola ke, badminton ke, terpulang. Tapi kalau lah alasannya, biasanya alasan orang lah. Tiada masalah cik, tiada masalah ni saya sibuk pagi subuh-subuh keluar pergi sekolah, balik petang ambil anak lah, pergi itu lah, malam penat lah. Jadi tiada masalah untuk exercise. Jadi biasanya kita suruh adalah jadi amalan kita. Contoh kalau kita pergi pejabat, kita pergi pejabat, kalau boleh parking tu janganlah, kalau boleh depan pejabat, boleh parking situ lah kita parking, malas mau jalan kaki. So mesejnya di sini adalah kita amalkan kalau boleh exercise, jalan kaki pun satu exercise. Okay? Kalau ada lift dengan tangga, mana kita prefer? Lift kan naik tangga. Biasanya orang kita ambil lift, tapi sekali-sekala kita ambil peluang untuk exercise, naik tangga lah. Macam contoh pernah dibuat kajian bahwa di negara Eropah lah ada orang naik tangga dengan jadi kebanyakan orang akan memilih ambil naik lift atau escalator lah. Tetapi dalam kajian tu kalau kita gunakan daya menarik untuk naik tangga, orang akan naik tangga. Dari segi sudut kesehatannya pula, naik tangga ni setiap tangga tu kalau kita melangkah naik, dia boleh membakar lebih kurang 0.07 kalori. Lagi banyak kita naik, lagi banyak kalori kita makan. Contohlah pagi tadi, contoh sahur tadi kita sarapan, kita makan contoh putu goreng lah. Kalau kita naik dalam 3-4 tingkat mungkin boleh bakar lah dia punya ni kan. Kalau kita rajin turun naik tangga. Jadi satu tadi jalan kaki, kedua naik tangga, naik dan turun tangga lah. Yang ketiga seterusnya saya mau untuk gaya hidup sehat ni, kalau boleh kita amalkan berjalan. Kalau kita macam kami ada program berjalan 10,000 langkah. Maksudnya kalau orang tidak larat mau berjogging ke semua tu, kita boleh amalkan program berjalan saja. Mungkin ada orang alasan dia lah sakit lutut lah, sakit kaki lah, tidak dapat larikan, jadi jalan. Kita jalan. Tapi kalau contoh kita macam di pejabat atau di mana-mana, di sekolah ke, tengah ngantuk apa semua kan, kita boleh buat tegangan. Kita perkenalkan macam kami sekarang perkenalkan X-Break. Break contohnya kalau ada masa-masa tertentu kita buat senaman tegangan lah untuk membuatkan kita lagi sihat, lagi segar lah. Itu antara yang kita promote lah. Okay, so apa yang saya highlight di sini adalah sekiranya kita sebagai suri rumah kah atau pelajar kah, kalau tiada masa apa semua, kita boleh luangkan masa beriadah di rumah dengan family, ataupun kita boleh mungkin hujung-hujung minggu macam contoh balik dari asrama. Contohlah kalau di seorang student kan ada pulau balik ke rumah, atau mungkin boleh tolong parents atau ibu bapa kita sapu rumah kah, sapu lapak kah, kalau mau berkebun kah. Kalau memang kita tidak ada masa untuk pergi berjogging atau dan sebagainya lah. So itu antara apa yang ringkas lah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Jangan kita banyak elakkan sekarang ni. Kalau saya boleh tunjukkan, anak-anak kita atau remaja-remaja kita banyak terdedah dengan telefon atau gadget. So dia banyak meluangkan masa main game lah, apalah semua. So atau lepas tu tidur lah kan. Jadi ini akan menjadikan hidup mereka tidak aktif dan boleh risiko untuk berbagai penyakit yang lain lah. Setelah itu yang telah diberikan mengenai kepentingan mengamalkan gaya hidup sehat dan aktif. Jadi seterusnya kita beralih ke penjagaan mental ataupun minda yang sehat. Seperti kita tahu, rata-rata masyarakat di negara ini kurang mengambil berat mengenai cara penjagaan minda yang sehat.
Salah satunya ada yang pengguna jalan yang mudah ataupun singkat seperti bunuh diri, mengambil dada disebabkan stres yang sangat melampau. Oleh itu, bolehkah Puan terangkan mengenai amalan dalam membentuk bidayat sehat? Okey, dalam isu minda sihat macam yang saya terang di awal tadi bahwa perumpamannya biasa kita jumpa orang tu nak physically sihat tetapi sebenarnya mungkin minda dia tidak sihat sampai dia senyum-senyum sendiri kan. Kadang-kadang orang pandai macam-macam lah dia buat kerana minda dia tidak sihat. Okey. Dan minda ni sebenarnya banyak mempengaruhi perlakuan kita setiap hari. Kalau kita minda kita sihat, kita insyaAllah boleh bertindak dengan ataupun berkelakuan waras dan tindakan-tindakan kita pun normal lah. Tapi kalau minda kita tidak sihat, itu yang mengundang kita pelbagai masalah termasuk kesihatan. Okay, ada macam Adi bagi contoh tadi, ada yang sampai mengambil dadah, ada bunuh diri sebab dulu pernah saya baca paper di Penang pernah berlaku bahawa ada seorang pelajar tu sekolah rendah membunuh diri sebab tidak mencapai keputusan 5A dalam UPSR. Dia stres sebab stres ni juga bukan hanya disebabkan kita tetapi mungkin ibu bapa tu sendiri menyebabkan anak mereka stres sebab dia mau anak dia mendapat cemerlang. Kalau boleh 10A, 10A lah. Jadi anak dia tambah stres, tidak dapat mencapai target ibu bapa dia terjun bangunan lah. Itu antara ni. So, untuk minda sihat ni sebenarnya, kita kena sentiasa berfikiran positif lah. Apa yang berlaku tu mungkin ada hikmahnya. Jadi kita sentiasa muhasabah diri, mungkin orang tegur kita kan, kamu ni nampak hari ini istilah dia kalau kita kan, nampak orang ni, kamu ni nampak pula hari ini. Macam hodoh lah kamu hari ini, contoh lah. Atau kamu ni, nampak gemuk sudah kau tahu, contoh begitu. Jadi, itu adalah mungkin menyebabkan orang tu terganggu minda dia. Jadi, tapi mungkin untuk kita kena menerima keadaan. Mungkin orang cakap betul lah. Orang cakap kita gemuk, yalah aku gemuk, insyaAllah aku akan. Mungkin ada hikmahnya orang cakap itu supaya kita sedar diri, kita ni sudah gemuk istilahnya dan akan mengambil inisiatif untuk berubah menjadi mungkin pemakanan kita jaga, exercise kita jaga. Jadi di sini saya nyatakan bahawa kita sentiasa berfikiran positif, menerima dalam keadaan seadanya lah. Dan yang seterusnya kita kena sentiasa maksudnya berkongsi di sini. Kalau kita rasa kita tidak mampu pendam, kita kongsi dengan orang-orang tertentu yang boleh dipercaya. Contohnya kalau di sekolah, kau sekolah ke cikgu-cikgu. Tapi jangan kongsi-kongsi benda yang mungkin akan mendatangkan aib sendiri kepada kita lah. Nanti takut nanti orang yang kalau kongsi dengan kawan contohnya, takut nanti pada masa nanti akan datang kawan tu tidak mau kawan kita sudah. Kan? Dia akan cerita balik kau. Si Anu tu cerita dengan saya kan kisah-kisah dia. Jadi nanti kita stres dan mengambil tindakan yang tidak wajar pula. Jadi kongsi benda-benda yang rasa yang boleh dikongsi dan kepada orang yang boleh dipercaya. Contoh kalau suami isteri boleh kongsi. Kalau contoh kepada orang kaunselor dan sebagainya, ada authority lah. Maksudnya kita dapat hikmatan dari orang yang sewajarnya. Itu yang inilah dalam macam kesihatan kan dia istilah dia kalau kami panggil let's talk ni maksudnya kita promote orang tu. Kalau dia sesuatu yang tidak kena dengan dia tu dia kena luahkan. Maksudnya jangan dia pendam. Kalau pendam tu nanti takut makan diri. Kalau lama-lama pendam, lagi-lagi orang tu memang selalu bermain-main fikiran dia kan, selalu bersangka buruk. Orang ni tengok saya begini tidak senyum, contoh tidak senyum, orang ni mungkin tidak suka saya ni atau saya ada buat sesuatu yang silap. Jadi kalau kita begitu kan sentiasa fikir negatif tu mungkin itu yang menyebabkan kita stres. Jadi terima seadanya, berfikiran positif dan kita sentiasa berkongsi. Kalau sedia berkongsilah dengan kepada authority yang boleh dipercayai.
Jadi kesimpulannya berdasarkan target tadi, berdasarkan penjagaan bidas dengan sehat, kita perlu sentiasa positif, kita perlu sentiasa santai. Orang Jawa bilang santai-santai gitu. Jadi seterusnya kita teruskan lagi seperti mengenai tajuk kita yang seterusnya, komponen kita yang seterusnya. Kita sedia waktu masyarakat di Sabah ini sinonim dengan budaya Aramaiti. Apabila berlangsungnya perayaan seperti pesta keamatan, pesta budaya Aramaiti ini akan timbul. Jadi, adakah budaya ini sehat dan bolehkah ianya diteruskan? Silakan. Okey, berkaitan mengenai isu alkohol ni kan, memang di Sabah ni kita biasa dengar perkataan Aramaiti. Aramaiti ni orang yang mabuk-mabuk lah kan. Biasanya mabuk-mabuk ni dia kalau pesta keamatan mau datang tu ujung bulan 5 kan, biasanya ramailah kita nampak orang ada majlis-majlis mabuk-mabuk lah. Tapi benda-benda maksudnya budaya sihat ini adalah bukan budaya yang sihat. Budaya pesta keamatan tu bagus, cuma dalam pengisian dia alkohol tu adalah tidak bagus dan tidak sihat lah. Kita boleh meraihkan, memang kita kalau boleh kekalkan budaya-budaya yang macam keamatan atau pesta-pesta yang berkaitan kebudayaan lah, tapi pengisian dia tu kena sesuai dengan kesihatan dan yang tidak membahayakan nyawa lah, mudarat. Contohnya macam alkohol ni. Alkohol ni kalau contohlah banyak kemalangan yang berlaku kalau biasanya orang mabukan. That's why orang cakap don't drink and drive, kan? Tapi macam saya bagi contohlah situasi macam kita di hospital. Biasanya kalau pesakit mangsa kemalangan yang mabuk ni, kalau dibawa ke hospital, biasanya adalah ada sampai satu tahap terlampau banyak kandungan alkohol dalam darah dia, menyebabkan ubat bius tu tidak berkesan tidak berkesan kepada pesakit tu. That's why biasanya mereka akan dapat merasa kesakitan. Walaupun bius pun diorang akan rasa sakit. That's why kalau itulah antara keburukan kalau terlampau banyak ni lah. Nasib baik dia tidak mati di hospital, tapi hospital sakit lagi kena bedah sana sini masih kesakitan sebab ubat bius tu kurang berkesan kepada mereka yang banyak kandungan alkohol dalam badan, dalam darah dia lah. Dari segi inilah bagi kita pula yang Muslim ni lah, memang confirm lah kan alkohol tu haram. Jadi kalau haram tu masuk dalam darah daging kita, al-maklum lah, kita mudarat di sini dan mudarat di akhirat kelak. Jadi kalau boleh elak, bukan elakkan, memang jauhkanlah, janganlah dekat dengan alkohol ni. Sampaikan perumpamaan pun kalau orang terlibat dalam berjenis alkohol ni pun akan mendapat dosa sedikit, ada bagian-bagian dosanya lah kan. Dari segi ni lah. So alkohol ni saya terangkan sekali lagi, alkohol dengan dengan budaya tadi, keamatan tu satu budaya bagus, cuma alkohol tu jangan diamalkan lah. Lagi-lagi kita di Sabah ni kan banyak kenal Muslim kan. Jadi kalau boleh adik-adik di sekolah tu janganlah di awal-awal remaja ni sudah berjinak-jinak dengan alkohol ya. Kalau kita sudah ketagih alkohol dari awal-awal ni, nanti sampai kita ketua Aramaiti juga tu. Nanti susah menghilang tu Aramaiti. Jadi elak-elakan. Nanti kami jumpa di hospital ada yang accident tu susah pula. Jadi elak-elakkan dan jauh-jauhkan daripada menjadi menjadi penagih kepada arak ni. Okay? Sila tuan, kita ni Aramaiti juga, tapi kesihatan berjaga ya Tuan. Baiklah, soalan kita yang seterusnya, yang terakhir. Kebersihan diri dan persekitaran merupakan tunjang utama dalam melengkapkan gaya hidup yang sihat. Hal ini demikian kerana walaupun kita telah bersenam dan mengawalkan pemakanan yang sihat, namun jika kebersihan diri tidak dijaga, ianya tidak bererti apa-apa.
Betul, akhir sekali kebersihan diri dan persekitaran merupakan tunjang utama dalam menangkapkan gaya hidup yang sehat. Hal ini demikian kerana walaupun kita telah bersenam dan mengamalkan pola makanan yang sihat, namun jika kebersihan diri tidak dijaga, ianya tidaklah bererti apa-apa. Oleh itu, Tuan, boleh kita terangkan sedikit mengenai gaya hidup mementingkan kebersihan diri dan sekitar. Oke, ini adalah isu yang general lah, kebersihan diri dan mengenai kebersihan persekitaran. So, kalau kita dapat jaga dua ni, insyaAllah kita boleh combine dengan gaya hidup sehat tadi. Kita akan istilah dia, kalau kami dalam kesihatan, slogan kami hidup sepanjang hayat lah. Kita boleh hidup sihat sepanjang hayat. Okay. Untuk kebersihan diri dan persekitaran ni, contoh sekarang lah saya bagi, sekarang ni kita dari dulu sampai sekarang masalah denggi lah. So untuk masalah denggi ni biasanya kita tidak dapat menjaga persekitaran kita dengan betul. Kita membiarkan banyak sampah yang boleh menakung air, yang boleh menyebabkan Aedes boleh membiak di situ lah. Dan nyamuk Aedes ni kalau membiak biasanya dia ambil masa cuma 1 minggu saja. Jadi di telur tu dia boleh terbang sudah dalam 1 minggu tu boleh menggigit kita, menjadi kita kena demam denggi. So that's why kita promote untuk kebersihan persekitaran ni. Kalau boleh kita kena istilah dia search and destroy, cari dan musnah. Maksudnya kalau boleh kalau boleh kita minta luangkan sekurang-kurangnya 10 minit 1 minggu untuk mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes lah di rumah dan sekarang luar rumah kita. Contohnya kalau kita jumpa biasanya denggi ni kan, nyamuk Aedes ni, kalau di rumah lah biasanya di tempat jambangan bunga. Biasa kalau kita siram bunga ada alas bawah tu kan, biasanya air bertakung di situ lah jentik-jentik. Yang itu salah satu. Yang kedua, banyak bekas-bekas. Biasanya kalau kami jumpa di tapau-tapau makanan, di plastik-plastik, di botol-botol. Dan yang latest kami jumpa adalah sekarang ni majority kita ada mesin penapis air bahkan di rumah. Contohnya mesin kowe ka, kuku ka, Cosway, apa-apa jenama lah yang ada air panas, sejuk dan sebagainya. Biasanya ada yang pernah kami jumpa dan kompas adalah nyamuk kami jumpa jentik-jentik di takungan air. Ya, kalau kita ambil air kan ada air menitiskan takungan bawah tu. Di situ kadang-kadang kita biar air melimpah-limpah tapi kita tidak pernah cek sehingga kan air tertakung di situ nyamuk boleh membiak di situ lah, dan itu menyebabkan mungkin satu rumah kita kena denggi. Dan kalau kami untuk kesihatan, kalau kami jumpa satu tu kami boleh compound sampai 500 ringgit lah. Dan kan ada pelbagai implikasi yang lain lagi selain lagi compound sebagainya yang kita harapkan janganlah sampai membawa kematian lah denggi. Itu dari segi denggi. Sebab denggi ini sangat masalah dengan Malaysia sekarang, banyak lagi-lagi di Sabah lah. Dan satu lagi kebersihan diri ini, apa yang saya highlight di sini tentang cuci tangan. Ini paling basic, cuci tangan. Biasa kita dengar cuci 7 langkah kan, biasa poster di mana-mana kita highlight post cuci tangan 7 langkah. Tetapi apa yang jadi amalan kita sekarang ni, ramai kalangan masyarakat kita masalah malas cuci tangan. Kalau makan tu kan, kalau boleh guna sudu lah apa. Kalau ada sudu, kalau tidak tu macam piramid, jilat makan. Lepas tidak cuci tangan. Jadi masalah kalau ada kuman di tangan kita ni, kita tidak sedar tahu. Kita pegang macam saya tadi pegang handphone ke, pegang buku ke, pegang apa-apalah. Mungkin ada kuman sudah melekat di tangan saya. Jadi kalau saya makan, mungkin saya termakan kuman itu masuk dalam badan saya. Jadi mungkin mendatangkan pelbagai masalah lah. Jadi kalau kita cuci tangan, kalau boleh cuci tangan dengan betul. Cuci tangan kalau ikut 7 langkah tu baguslah. Tapi paling afdalnya kalau boleh cuci pakai sabun lah. Ada sabun. Walaupun berapa langkah, tapi kalau tidak sabun kurang berkesan. Tapi kalau ada sabun berkesan. Dan yang saya mau highlight di sini satu lagi,
amalan kita kalau kita tengok, biasakah pernah pergi kenduri kan? Kawasan kenduri itu orang hidang makan siap-siap situ, kita duduk dan terus diletakkan satu mangkuk air. Jadi mangkuk air yang tuang tu okey lagi, yang pakai jam tu kan tuang cuci tangan. Ini yang jenis kalau dulu biasa orang di kampung-kampung dalam satu mangkuk kau cuci tangan situ rendam ini, lepas tu pas lagi orang pergi rendam sampailah satu rumah tu satu mangkuk tu untuk cuci tangan. Maksudnya di sini kalau tangan saya ada kuman, saya cuci dulu, saya rendam di mangkuk. Jadi orang kedua akan share kuman sampai semua tu kalau ada penyakit kolera dan sebagainya satu rumah tu. Jadi elakkan amalan begini. Kalau boleh janganlah, kalau ada sinki pergi sinki, cuci tangan yang betul. Okey. Itu tetap cuci tangan. Yang kedua lagi saya mau kongsi, banyak kes keracunan makanan disebabkan kerana masalah cuci tangan ni. Sampai kena ada kes dulu, saya tidak mau cerita di mana. Berlaku di satu restoran kedai mamak yang membuat roti canai. Okay? Dia tidak macam saya ringkaskan cerita ni perkongsian ni. Kami sekerumpulan ni pergi makan roti canai, tetapi sedang order tu makan karena kerja kan dari buat kerja petang, sehinggalah kopi-kopi lah, cakap kopi-kopi dulu geng, kita kopi-kopi dulu pergi kedai siano tu, contohlah kedai Alibaba lah. Kami singgah situ mau order lah roti canai, teh, kopi dan sebagainya. Sampai roti canai ni kami ni makan lah. Yang ada si kawan ni dia stuck tidak mau makan. Kami tanya, kenapa kau tidak makan? Dia tanya kami, kamu rasa kamu punya roti okey kah? Kenapa pula? Kami tanya kan, kita macam ada something bau dalam saya punya roti. Jadi kami tidak percaya kan, dia hulurlah dia punya roti dengan kami. Kami memang tercium, senang cerita, tercium bau najis lah, bau tai lah. Jadi menyebabkan kami berhenti makan. Jadi kami ni anggota kesihatan panggillah siapa yang tukang roti, kan panggil. Macam datang dulu, kenapa dia cakap macam siapa yang buat roti? Saya lah. Cuba you tengok roti macam mana. Jadi dia tengok roti, okey roti tidak masalah, siap masak. Cuba kau hidup, ada something bau. Kenapa bau? Sorry lah bos, tadi saya baru dari tandas. Saya baru dari tandas, lepas tu saya punya bos sudah bunyi loceng panggil, ada banyak order, suruh cepat-cepat, saya tidak sempat cuci bagus-bagus. Saya terus keluar tandas buat roti. So rupanya dia ada sakut di kuku, ada di cincin. So maksudnya kalau dia cuci tangan yang betul, tidaklah orang termakan dia punya najis kan. Sesuai kepentingan tangan ni sangat penting. Bukan saya menjadikan kamu semua pendengar ni tidak makan roti canai ya, tidak. Tapi saya mau highlight kejadian tu yang cuci tangan tu menyebabkan ada orang macam kawan saya ni trauma untuk makan roti canai, tapi saya tetap makan roti canai juga. Saya tengoklah kedai yang bersih tu kan. Biasanya kita tengok kedai-kedai kalau dari makanan tu okey, bersih, kita makan lah, kita percayakan. Tapi kalau tidak, kalau tengok kotor tu banyak benda-benda yang kotor tu, elakkanlah. Itu sangat penting. Dan kalau boleh kuku lah. Tadi kan dia melekat di kuku kan. Kalau boleh kuku ni, kalau boleh ceklah setiap minggu. Potonglah kan. Potong kuku kurang-kurang seminggu sekali lah. And then kuku kan, biasanya kalau kita cuci tangan, banyak benda melekat di kuku. That's why kalau dalam 7 langkah cuci tangan tu, dia termasuk kita punya kuku tau. Kita kena gosok-gosok di tapu-tapu untuk mengeluarkan di kuku tu. Itu satu lah. Satu lagi berkaitan dengan mandi. Ada orang malas mau mandi. Orang cakap macam sejuk lah, apalah susah memandikan. Jadi kalau kita ni menyebabkan badan berbau dan banyak mendatangkan masalah kulit lah, dan menjadikan orang di sekitar kita tidak selesa dengan kita. Jadi benda-benda ni tidak bagus untuk kesihatan juga kan. Jadi rajin-rajinlah mandi dengan, kalau boleh gunakan sabun. Jangan mandi orang cakap mandi friendly.
dua tiga gayung sudah. Jadi tadi berkaitan untuk kesehatan diri ini yang paling penting cuci tangan, jaga kebersihan sekitaran, cari termostat tadi kurang-kurangnya 10 menit 1 hari, dan kalau boleh kesehatan basic lah, harus gigi dan sebagainya, dan itulah kena sentiasa alert dengan kesehatan. Dan apa yang saya lihat di sini, kiranya tuan-tuan dan puan ada masalah atau tanda-tanda masalah apalah kesehatan, jangan segan, jangan silu, jangan tunggu lama-lama, sebab biasanya masalah menyebabkan kematian ini biasanya lambat mendapatkan rawatan. Biasanya kalau contohlah orang pergi hospital, di contoh kalau istilahnya stage 4, stage 5, akhir sudah baru dia pergi hospital. Selagi dia mampu bertahan di rumah, kadang-kadang orang tidak mau pergi mendapat perawatan. Itu menyebabkan kematian lah. Jadi jangan menyebabkan kerana kedegilan kita menyebabkan orang-orang tersayang kita merasa kehilangan. Gitu. Itulah huraian betapa pentingnya penjagaan kesehatan dari segi persekitaran kita, dari segi kebersihan diri, dari segi kecil-kecil perkara hingga perkara yang kita boleh pandang utama. Baiklah, kesimpulannya di sini kita boleh rumuskan pula keseluruhan tajuk kita hari ini, iaitu gaya hidup sihat. Jadi bolehkah Tuan beri sedikit rumusan mengenai poin bicara kita pada hari ini? Di penghujung nih kan, di penghujung program kita nih, hari ini telah kita berbicara tentang gaya hidup sehat. So, terus saya simpulkan sebagai rumusan kita di akhir ini untuk gaya hidup sehat nih, kita kena bukan hanya sehat fizikal, tetapi mental kita kena sehat juga. That's why dalam komponen-komponen gaya hidup sehat nih, untuk sehat sepanjang hayat kita perlulah makan secara sehat tadi kan, makan banyak buah, sayur dan sebagainya, makan minuman yang manis tuh kan, bergoreng-goreng dan sebagainya, itu tentang makanan. Yang keduanya tentang rokok, kalau boleh jauhkanlah, janganlah terlibat dengan rokok-rokok nih. Kalau boleh sekarang ini yang sudah merokok tuh saya nasihatkan untuk berhenti merokok. Lihat azam lagi-lagi berpuasa ni, cuba berhenti merokok. Kalau susah sangat berhenti itu, dapatkan bantuan atau perkhidmatan di fasiliti kesihatan yang terdekat dengan anda. InsyaAllah ada staf-staf kesihatan yang boleh membantu itu untuk rokok lah. Sebab selain kesihatan, kita boleh jimat duit kan. Kalau kita boleh kumpul dari sekarang ni, boleh beli kuih raya, baju raya nanti kan, untuk rokok tak. Dan yang ketiga tadi tentang exercise. Untuk exercise ni, kita kena cari masa, cari peluang, ambil peluang untuk sentiasa aktifkan diri. Bukan hanya di pejabat ke di mana-mana, ambil masa juga. Kalau di rumah tu kalau boleh rajin-rajinlah mengemas rumah, menyapu dan sebagainya. Itu untuk exercise. Kalau boleh parking kereta tu parking jauh-jauh sikit ke, naik tangga dan sebagainya. Amalkan berjalan kaki dan sebagainya. Itu untuk untuk komponen kecergasan lah. Untuk terusnya tadi berkaitan dengan minda sihat, kita kena sentiasa berfikiran positif lah. Kena sentiasa reda dan terima keadaan yang seadanya, dan berfikir positif. Mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, dan sentiasa kalau boleh sedia berkongsi dengan seseorang yang boleh kita percaya. Jangan sampai kita kongsi benda-benda yang tidak lah, yang tidak sepatutnya, dan jangan stres-stres. Orang cakap santai-santai bosku, jangan terlampau memikirkan benda-benda yang tidak patut. Dan sentiasa stay positif lah istilahnya. Dan yang seterusnya berkaitan dengan alkohol, kalau boleh alkohol ni buangkan dari kehidupan kita. Jangan sampai kita nampak benda-benda yang berkaitan alkohol ini. Lagi-lagi kita diharamkan untuk alkohol. Jadi kalau boleh buang, janganlah terlibat dari awalnya, sebab susah mau buang itu alkohol. Lagi-lagi alkohol, saya difapat kawan-kawan kita yang Aramait ini, saya ada ramai kawan juga yang non-muslim. Kalau masa time-time Aramait ini mendatangkan banyak kos lah, sebab satu botol, satu tin itu berapa, sedangkan dia minum bukan worth.
betul-betul nasihattin banyaklah menyebabkan dia mabuk. Itu untuk yang alkohol lah. Dan kita takut nanti kalau kita melampau RMITT menyebabkan kita aksiden dan sebagainya kan. Dan yang terakhir tadi tentang kebersihan diri, kalau boleh saya highlightkan sekali lagi, jangan malas-malas cuci tangan. Okay? Dan rajin-rajin kelak pergi seminggu sekali pergi cek kawasan rumah anda supaya kita boleh musnahkan tempat-tempat pembiakan dengki lah. Itu untuk menjadikan kita kehidupan kita komplit untuk tagline kita sihat sepanjang hayat. Itulah kesimpulan berdasarkan tajuk yang kita ambil pada hari ini, iaitu gaya hidup sehat. Panjang lebar telah Tuan kupas dan terangkan sedikit demi sedikit mengenai tajuk kita pada hari ini. Namun, ianya tidak akan dapat direalisasikan dalam membina komuniti yang mengamalkan gaya hidup sehat itu sendiri sekiranya kerjasama antara masyarakat dan pihak berwajib tidak terjalin. Baiklah, kita akhiri program Well Bicara kita pada hari ini, iaitu program Well Bicara Wadah Sihat dengan petikan tajuk gaya hidup sehat dengan seran kepala. Indah sungguh fajar mentari menjadi penghias alam maya. Bersenam boleh sihatkan diri, pembina murid untuk berjaga. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini dalam menjayakan program Well Bicara kita pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, itu sahaja kita telah sampai ke penghujung program Well Bicara kita. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.